Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Naim, Tuan Pengerusi Surau dan ahli jemaah sekalian. Nama saya Muslim, Muhammad Muslim bin Rashid. Saya akan ambil masa lebih kurang 15 minit ya. Sebetulnya saya bukanlah orang yang layak untuk berdiri di hadapan ni bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menerangkan berkenaan dengan ilmu pemakanan dan kesihatan, tapi sekadar untuk berkongsi maklumat lah. Yang saya rasa maklumat ni penting untuk kita sama-sama mengamalkannya. Pertama sekali hari ini kita tengok rata-rata maklumat berkenaan dengan kesihatan ni kita dah ada. Makanan seimbang, menu sihat, beriadah, semua orang dah tahu. Tetapi persoalan hari ini kita tengok di sekeliling kita masih ramai lagi orang yang orang kata apa, obesiti, kegemukan. Masih ramai lagi orang yang ada sakit kencing manis, sakit darah tinggi, sakit gout, kan? Jadi kita tengok kat sini mesti ada sesuatu di sebalik itu, kan? Kenapa bukan orang-orang ni tak melakukan amalan-amalan kesihatan? Betul tak? Kan? Jaga makan, bersenam, tetapi masalah tak selesai. Orang yang gemuk, obesiti, bukan hari-hari keputusan dia malahan lagi bertambah berat, kan? Lagi obes. Berkenaan dengan orang yang sakit darah tinggi, kencing manis, gout, kan? Makan ubat. Jadi kalau kita tengok bila dia makan ubat, sepatutnya baiklah, kan? Tapi dia masih lagi bergantung pada ubat, kan? Di situ kita tengok ada sesuatu di sebalik itu, kan? Bagaimana kesihatan ni dia ada berhubung kait dengan pemakanan. Jadi seterusnya kita tengok bagaimana orang yang korang kata lah, tak gemuk, kan? Orang yang tak gemuk, tetapi dia masih lagi ada masalah kesihatan, kan? So kesihatan ni macam mana kita nak tahu seorang tu sihat atau tak? Dia ada cara dia. Yang pertama kita boleh ukur melalui suhu lah, demam tak demam, tekanan darah tinggi, BMI. BMI ni kita punya berat lah. Dan last sekali ujian darah. Jadi ujian darah ni yang akan menentukan tahap kesihatan dalaman badan kita, kan? Sebab ujian darah ni full blood test lah. Dia akan cek kolesterol, akan cek keputusan glukos, gula, akan tahu macam mana tahap kesihatan buah pinggang, tahap kesihatan hati, liver, dan sebagainya. Jadi kat sini kita tengok kadang-kadang orang-orang yang dapat penyakit ni bukan masalah dia tak melakukan senaman, dia bukan tak melakukan makanan sihat, kan? Tetapi masalah ni tak selesai. Satu lagi kita tengok orang yang ada background berkenaan dengan hospital, orang yang ada background berkenaan dengan ilmu pemakanan di hospital, di klinik-klinik, masih ramai lagi staf-staf sana ada masalah penyakit, ada masalah obesiti. Jadi tengok kat sini, saya rasa ada sesuatu di sebalik itu, yang mana orang yang di hospital pun sendiri tak dapat nak menyelesaikan masalah kegemukan, kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Kenapa keadaan ni berlaku? Keadaan ni berlaku yang pertama sekali disebabkan oleh seseorang tu badan dia dah ada keradangan. Keradangan ni maksud dia dah ada luka dalaman dalam badan dia. Organ-organ dia tu dah sakit. Itu yang berlakunya sakit tu. Dia sakit
kencing manis, sakit gout, sakit darah tinggi, dan kegemukan ke adalah ada kaitan dengan organ dalaman yang dah tak efektif, kan? Jadi macam mana keradangan ni? Keradangan ni macam kita anggota badan kita, contoh tersepak, kan, sesuatu benda, jadi kita nampak kaki tu contoh bengkak, dia ada merah-merah, kan, itulah keradangan. Tetapi dalam badan kita rupanya berlaku keradangan tu, kan. So dalam badan tu dia dah ada luka dalaman, itu yang menyebabkan organ kita tu sakit, dan seterusnya penyakit kita ada kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. So dia ada kaitan dengan ni. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kenapa keradangan tu berlaku, kan? Sebab keradangan tu organ dah rosak, kan? Yang pertama sekali, organ tu dah rosak, dah ada sel dah rosak. Sebab sel ni adalah unit ringkas dalam organ kita, yang mana bila dia dah rosak, dia tak dapat melakukan tugas dia, kan? Itu adalah punca dia. Sel tu dah rosak. Sel rosak ni kenapa, kan? Dia adalah disebabkan oleh sel ni dah bertindak balas dengan toksin ataupun bahan kimia lah kita katakan, kan? Jadi macam mana bahan kimia ni, toksin ni masuk dalam badan, kan, yang menyebabkan sel ni ada rosak. Jadi kita tengok kat sini, rupa-rupanya badan kita ni dah terima benda ni daripada banyak sudut, daripada banyak faktor pencemaran, kan. Faktor pencemaran ni pencemaran udara, asap kereta, asap rokok, pencemaran air, kan. Lah kali kita masuk dalam badan, dan toksin tu ada dan menyerang sel. Selain tu faktor stres pun boleh juga menyebabkan berlakunya keradangan. Dan yang paling banyak sekali adalah faktor pemakanan, kan. Bila kita makan tu rupa-rupanya dia ada toksin. Itu yang kita tak tahu, kan. Sebab melalui pemakanan, bila kita makan, dia direct masuk terus ke dalam organ-organ. Okey. So kita tengok yang dikatakan faktor pemakanan tu. Okey. Faktor pemakanan ni hari ni bukannya kita nak cerita pasal makan tak sihat, makan fast food, makan mi segera, kan, makan benda yang berproses. Sebenarnya yang kita rasa kita duk makan hari-hari tu, yang kita rasa okey tu, di sebalik tu dia ada juga unsur-unsur toksin, unsur-unsur bahan kimia yang kita tak tahu. Inilah puncanya, kan. Jadi setiap menu makanan kita hari-hari tu, bila kita tengok di sebalik makanan tu dia ada toksin, yang mana toksin ni adalah bahan kimia. Suatu makanan tu bila dia dah diproses, dikilangkan, kan, mesti dia akan masuk bahan kimia, pengawet, peluntur, contohnya gula putih. Semua orang dah tahu, kan, tapi mungkin susah kita nak elak. Tepung putih, kan, dia bukan yang berasal daripada original. Bila dia dah masuk di kilang, akan ada bahan kimia kat situ. Maka bahan kimia tu kita ambil, last sekali organ kita jadi rosak. Itulah ada penyebabnya kenapa kita dapat satu penyakit tu, kan. Okey, bab pemakanan ni juga yang kedua. Yang pertama tadi, kita setiap kali kita makan, kita tak tengok ada unsur-unsur toksin, ada unsur-unsur bahan kimia yang memudaratkan. Yang kedua, kita makan tu tak cukup, sebab organ-organ badan dalaman kita ni perlukan makanan, perlukan nutrisi, kan. Tapi kita ambil tak cukup. Tak cukup zat galian dia, tak cukup vitamin dia, kan. Lemak baik, protein baik, tak cukup. Jadi nampak tak? Kat situ kita perlunya setiap kali kita nak tengok menu apa yang kita nak makan tu, kita kena pastikan benda tu adalah satu benda yang memanfaatkan kita, kan. Kita fikir sampai ke tahap tu lah, kan. Okey, nampak tak ada kaitan antara kesihatan dan pemakanan. Jadi puncanya bukannya nak kita kata seorang tu sakit sebabkan dia tak senaman, kan, tetapi faktor pemakanan yang menyebabkan dia jadi sakit. Dan kadang-kadang
kita buntu, betul. Kenapa tak sembuh-sembuh? Senaman dah buat, kenapa tak turun berat? Kan? Makan ubat, kenapa tak turun? Kan? Jadi ada setengah tu dia berfikir makan ubat ni selamanya lah, kan? Sebenarnya hari ini ada, orang kata, penyelesaiannya melalui pemakanan sihat. Okey, next kita pergi sebagai satu contoh lah, bagaimana penyakit kencing manis ada kaitan dengan pemakanan yang kita tak nampak. Okey, apabila seorang tu dah ada kencing manis, maksud dia dalam darah dia tu gula tinggi lah. Okey, so bila dia makan makanan yang ada sumber gula, badan dia akan trigger satu hormon yang dipanggil insulin. Insulin ni yang digunakan untuk membawa glukos tu pergi ke sel untuk ditukar kepada tenaga untuk digunakan. Itu fungsi utama dia. Jadi di sini hari ini, apabila seorang tu dah kena kencing manis, insulin dia tu tak dapat menukarkan gula menjadi tenaga. Jadi gula tu akan kekal di dalam darah dia. Sebab tu bila kita ambil darah, keputusan darah tinggi, gula tinggi. Itu sebab dia. Dan sebab yang kedua, dia punya rumah insulin, iaitu organ yang akan menghasilkan insulin tu, dah tak sensitif, dah rosak. Apabila gula kita makan ataupun benda-benda yang ada glukos, hormon akan dirembeskan, tetapi rumah insulin ni dah rosak, dia tak dapat nak merembeskan. Jadi aktiviti untuk menukarkan gula kepada tenaga tidak berlaku. Dekat situ gula kekal kat dalam darah dia. Ada setengah orang perasan tak, dia dah tak makan gula, dia tak minum manis, tapi keputusan darah dia masih lagi tinggi, kan? Maksud dia, rumah insulin dia tu memang dah rosak. Kalau dia ada ambil, sebab gula ni pun dia punya sumber dia daripada karbohidrat, kan? Dia akan bertukar jadi glukos juga. Satu lagi, faktor stres. Apabila kita stres, kandungan gula akan meningkat. Bila gula meningkat, tak dapat tukar kepada tenaga, gula tu akan kekal dalam darah. Jadi walaupun dia tak ambil benda manis, walaupun dia tak minum apa benda yang manis, tapi masih lagi gula tu tinggi, kan? Apa terjadi? Okey, pergi hospital, check ada keputusan darah tinggi. Doktor bagi ubat. Okey, doktor bagi ubat apa? Doktor bagi ubat untuk melaraskan balik kandungan darah, kandungan gula dalam darah dia tu, kan? Sebab organ dia dah tak berjaya untuk melaraskan sendiri, kan? Tak berjaya untuk menghasilkan insulin. Jadi doktor akan bagi dia insulin ataupun bagi dia kestabilan dalam darah. Macam kita ada masalah aircon tak sejuk contohnya, lepas tu kita pergi bengkel, tu bengkel check, oh ni gas kurang, top up gas. Okey, sejuk, okey, kan? Lepas tu kurang balik, tak sejuk balik, top up lagi. Begitulah ulangan-ulangan. Makan ubat, stabil dia punya glukos dia, gula dia. Lepas tu makan ubat. Jadi penyelesaian dia, kalau kes aircon tadi, rupa-rupanya ada benda yang dah bocor, kondenser bocor ke, jadi kita tukar kondenser, selesai. Jadi kat sini kalau kes kencing manis, penyelesaian dia harus ke rumah insulin tu sendiri, ke organ tu sendiri untuk menyelesaikan masalah, kan? Dengan cara pemakanan yang sihat, kan? Jadi secara beransur-ansur kita akan doktor akan analisis lah, masih lagi bergantung pada ubat ataupun seterusnya. Nampak tak? Jadi kat sini saya rasa itulah apa yang saya nak sampaikan, sesuatu benda yang mungkin kita tak nampak, kita terlepas pandang, kan? Sebab setiap sesuatu benda tu dia ada kaitan dengan pemakanan, dan kita anggap pemakanan tu okey, tapi sebenarnya tak okey. Dan last sekali, orang yang ada masalah ni rupanya ada penyelesaian dia, kan? Penyelesaian dia memang kena makan makanan yang sihat, secara intensif, kan? Maksud dia secara fokus,
kan? Tak bolehlah kita sambil main-main apa semua. Kita akan ada satu masa makanan yang tak sihat kita kena pantang, kena stop sebab memudaratkan. Itu yang pertama, mesti buat. Yang kedua, makanan yang baik kita kena tambah, kan? Supaya dia membaiki balik sel-sel tu. Tu yang ketiga, riadah ataupun rehat yang cukup. Jadi dekat sini memang nampak bila kita dah fokus, bila kita dah ada satu orang kata apa, penyelesaian dia, insya-Allah kita nampak dia punya hujung dia. Rupanya setiap penyakit tu ada penyelesaian dia dan juga boleh sembuh, kan? Ya, saya rasa setakat tu je maklumat yang saya nak kongsikan. Sebab kita rasa benda ni biasa, tetapi dalam masyarakat kita benda ni adalah satu benda yang penting lah. Yang penting yang kita kena buat apa, perubahan ni secara intensif, secara drastik, baru kita akan dapat hasil dia. Baik, setakat itu saja. Kalau ada apa-apa soalan. Apa dia? Apa? Dia cerita dia makan apa? Makan makanan yang orang kata ringan ataupun makanan ni kan. Cerita dia, cuba kita fikir 10 tahun ataupun 20 tahun dulu dengan kondisi badan kita, kan? Pada masa tu kita nak makan apa-apalah, McD ke apa ke, tak ada masalah. Makan, badan boleh laras. Makan, badan dah boleh orang kata apa, potong gula dan sebagainya, kan? Tak ada masalah. Tapi lama kelamaan badan kita dah start merosot disebabkan oleh pemakanan yang salah tadi, kan? Hari ini kalau kita nak makan benda tu boleh, tetapi mungkin 5 tahun 10 tahun lagi akan jadi rosak. Itu yang kita sama-sama akan bawa balik, pergi ke 20 tahun yang dulu kesihatan. Dan hari ini kalau kita dapat kesihatan macam 20 tahun dulu, kalau kita nak makan apa-apa pun tak ada masalah, sebab badan kita dah fit, badan kita dah okey. Nampak? Kan? Jadi persoalan dia bukannya boleh makan apa. Persoalan dia hari ini kenapa kita tak boleh makan tu? Apa efek dia? Daripada situ baru kita dapat meneruskan, oh ini penting, kalau tak makan akan jadi sesuatu. Jadi kita kena berubah, kan? So bila kita dah kembali ke normal, setakat tadi bukannya hari-hari kita makan, kan? Bukan kita makan sekali 10 ketui, kan? Setakat 1-2 tak ada masalah. Nampak tak kat situ, kan? Jadi hari ini kalau kita rasa 1-2 tu okey, tetapi sebenarnya dia akan memudaratkan, kan? Itu kesan tu kita tak nampak. Sebab itu yang kita nak cuba sampaikan satu maklumat yang berkenaan dengan kesihatan dan pemakanan. Kalau dia makan nasi, kan? Banyak nasi, pukul 10 malam makan nasi. Nasi lemak makan pukul 9 malam. Nasi lemak pula, nasi lemak pandan pula. Okey, persoalan dia, benda-benda persoalan tu, kalau kita dah ada satu ilmu, kita dah ada satu maklumat, kita akan berfikir, kan? Kita akan berfikir, kalau kita makan apa kesan dia, kalau tak makan apa kesan dia. Sebab benda-benda yang baik memang kita kurang. Lepas tu benda-benda yang memudaratkan tu kita anggap benda tu adalah biasa. Itulah kesilapan kita, kan? Belum masuk nak kata apa, bab kesihatan dari segi senaman fizikal, kan? Sebab di peringkat seseorang tu yang dah ada obesiti, yang dah ada kegemukan, dia cuba nak buat senaman berat, kan? Jadi dia akan impact, sebab pada masa tu badan dia dah memang ada keradangan, dah ada rosak. Bila dia buat aktiviti tu, dia akan menambahkan lagi beban. Jadi memang cara dia kena baiki dulu. Bila baiki organ, dah baiki dalaman, insya-Allah seterusnya nak turunkan berat badan pun tak ada masalah, dengan senaman ringan pun okey, dah akan dapat balik, kan? Benda tu mungkin maklumat tu kita rasa orang kata senaman, kita pun senaman, kan? Jadi sebenarnya di sebalik tu ada dia punya kesan sampingan. Okey.
Jadi benda ni apa yang saya nak sampaikan, apabila kita dah orang kata apa, tahu cara-cara dia, kan, bagaimana nak jaga kesihatan, memang kita kena buat secara intensif. Memang kita kena belajar, kita kena berguru. Memang kita kena duduk di environment untuk tu. Kalau tak, kita tak akan dapat hasil. Walaupun ada orang bagi tip, okey, ini menu, pagi makan apa, petang makan apa, malam makan apa, kena buat itu sehari senaman macam ni, kan, dia tak akan boleh dapat hasil. Sebab kita buat tu dalam keadaan kita tak tahu kenapa kita kena buat. Sebab masing-masing tak sama, kan. Macam contoh, kita pergi bengkel kereta, 5 biji kereta, tiba-tiba pada hari tu semua enjin overheat, kan. Kereta A mungkin tukar barang lain, kereta B mungkin tukar barang lain, kereta C mungkin tukar barang lain. Tak sama dia punya punca tu, tetapi dia punya problem tu hampir sama, enjin overheat. Sama juga dengan kita. Seseorang tu ada masalah kesihatan dia lain, seorang ni masalah kesihatan dia lain. Jadi cara nak merubah, dia tahu dulu kondisi badan dia macam mana, dia tahu apa dia nak buat, dan dia akan buat tu dengan tekun dan istiqamah, dan result dia akan berhasil lah, kan. Nampak situ, kan. Jadi kalau kita kata macam tadi, enjin overheat, tukar radiator, tak semua kereta akan buat macam tu. Mungkin radiator dia okey, kan. Sama juga dengan kita seorang tu. Kalau ni okey, ini kena makan macam ni, ini kena apa menu ni. Mungkin menu tak sama setiap orang, kan. Baik. Jadi saya rasa setakat tu perkongsian saja pada hari ini. Jadi ilmu kesihatan dan pemakanan ni adalah satu ilmu yang mungkin kita tak tahu, ataupun kita tahu tetapi tak lengkap, kan. Jadi kita rendahkan kita punya diri kita untuk menerima ilmu tu, kan. Walaupun setengah tu dia kata dia dah pandai, doktor ke apa, kan, tapi bila bab pemakanan mungkin berbeza, kan. Jadi hari ini saya rasa satu perkongsian untuk sama-sama insya-Allah kita improve kita punya pemakanan yang sihat. Sama-sama kita dapat satu maklumat bahawa rupa-rupanya sakit ni ada penyembuhan dia secara keseluruhan, dan last sekali tak perlu bergantung kepada ubat, kan. Sebab kadang-kadang ubat hospital ni pun dia ada dia punya kesan sampingan lah, kan. Dan kita nak berubah ni melalui natural, tanpa ubat, kan. Pemakanan apa semua ni tanpa ubat, secara natural. Itu saja setakat ni. Kalau ada apa-apa soalan last. Okey, sebab ada seorang kawan tanya, kan, macam mana nak turun berat, kan. Sebab masalah turun berat ni bukan masalah yang utama. Yang masalah yang utama bila fizikal macam tu, yang kita paling takut sekali adalah dalaman, salur darah. Kemungkinan kita ada risiko untuk salur darah tersumbat dan sebagainya. Dekat situ, kan. Jadi bila dia tahu kondisi badan dia, insya-Allah dia akan terus berusaha untuk turunkan berat dan menyelesaikan masalah badan dia. Kan. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kalau tak ada apa-apa persoalan, kalau ada maklumat lanjut, boleh berhubung dengan saya lah untuk mengetahui dengan lebih lanjut macam mana kita nak menyelesaikan masalah dengan melalui pemakanan sihat. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.